Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ni kita nak masuk kepada subtopik yang terakhir bagi bab 2. Okay, kita dah belajar banyak benda dah dalam bab 2 ni. Kita dah belajar pasal jisim, kita dah belajar pasal zarah atom, kita dah belajar pasal model atom, kita dah belajar pasal proton, nukleon dan elektron, kita dah belajar pasal susunan elektron dan sebagainya. Okey. Jadi hari ni kita nak masuk kepada salah satu tajuk yang penting, iaitu tentang isotop dan penggunaannya. Topik yang terakhir. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, seperti biasa kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, kita mesti mendeduksikan maksud isotop. Yang kedua, menghitung jisim atom reaktif bagi isotop. Dan yang terakhir, mewajarkan penggunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut kepada isotop, cikgu nak ajar dulu pasal jadual berkala unsur. Okey, awak semua mesti tak tahu kan, mesti tak familiar lagi dengan jadual berkala unsur. Sebab jadual berkala unsur ni, dia adalah benda baru lah. Jadual berkala ni kita akan belajar lagi lanjut lagi dekat bab 4. Okay, tapi kita kena kenal dululah pasal jadual berkala unsur ni. Sebab banyak ditanya dalam bab 2. Jadi penting juga untuk awak tahu pasal jadual berkala unsur. Okey. Sekarang cikgu nak minta awak buka buku teks muka surat 275. Okey. Okey, kalau awak tengok dekat dalam buku teks, yang ni jadual berkala yang cikgu ambil dekat internet. Kalau dekat buku teks tu lain lah, tapi sama je susunan unsur atom tu. Okey. Okey, jadi jadual berkala unsur ni adalah untuk unsur-unsur atom yang telah dijumpai, yang ada dekat dalam dunia ni lah. Jadi unsur-unsur atom ni disusun di sini mengikut nombor proton menaik. Kalau awak perasan, ni adalah nombor proton dia. Nombor proton dekat sini menaik 2, 3, 4, lepas tu sini 5. Jadi dia akan menaik lah nombor proton ni. Okay, jadi macam tu lah dia disusun dengan menaiknya nombor proton. Okay, kita tengok dulu yang ni. Kita nak tahu yang nombor 1 ni mewakili apa. 1 ni dia mewakili kepada nombor proton. Okay, kalau dalam buku teks awak, nombor 1 tu di atas dan di tengah-tengah kan. Dia sama je. Cuma ni ikutlah jadual berkala unsur tu macam mana. Tapi awak kena rujuk lah yang dalam buku teks. Yang dalam buku teks, dia letak proton number tu dekat atas dan tengah. Okay, yang tu mewakili nombor proton. Okay, kalau 1.0 ni pula, dia mewakili jisim atom relatif. Maksudnya berat lah. Tapi bukan berat sebenar untuk unsur tu. Kita belajar itu pasal jisim atom relatif. Okay, kemudian kita ada simbol dia. Simbol dia yang ni, yang H ni. Kemudian nama penuh dia, hidrogen. Okay, sebenarnya yang ni untuk unsur hidrogen ni dia duduk di sini. Dia tak tunjuk lah dekat dalam ni. Okay, lepas tu yang warna hijau ni. Warna hijau ni semua mewakili kepada metal. Maksudnya dia wujud dalam logam. Logam, metal logam lah. Dia wujud dalam keadaan logam. Okay, kalau untuk yang biru ni pula separa logam. Dan yang kuning ni pula adalah bukan logam. Macam hidrogen ni bukan logam lah. Sebab dia warna kuning. Okay. Tapi hari ni kita nak belajar separuh je sampai proton yang ke-20. Sampai kalsium. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak cakap lah. Yang untuk yang menegak ni, yang menegak yang ada tulis 1, 2 ni, menegak mewakili
kumpulan. Kalau untuk yang melintang ni, mengufuk ni, kita panggil dia sebagai color. Okey, ini color 1. Color 1 ni dekat hidrogen lah. Color 1, color 2, color 3, color 4. Kalau cikgu kata kumpulan 1, kat sini lah. Nampak? Menegak ni. 1, 2, 3. Okey, katakanlah cikgu suruh awak cari unsur yang berada di kumpulan kedua. Okey, jadi unsur yang berada di kumpulan kedua yang ni lah. Kita tengok yang menegak ni 2. Okey, jadi ni lah unsur-unsur dia. Kita ada DE, MG, CA, XA dan sebagainya. Kalau cikgu kata cari unsur atom yang berada di color kedua dan kumpulan kedua. Okey, kita tengok. Color kedua yang ni. Betul tak? Yang ni adalah color kedua. Dan kumpulan yang kedua yang ini. Jadi color kedua, kumpulan kedua. Inilah BE. Macam tu je. Okay, dah faham pasal color dan kumpulan. Kita masuk kepada yang awak kena tahulah untuk 20 proton terawal ni dulu. Nanti masuk bab 4 baru kita belajar lebih banyak lagi. Jangan risau, okey? Okay, ni simple-simple je. Okey, kita tengok untuk unsur atom pertama kita ada hidrogen. Okey, dan simbolnya adalah H. Okey, dah yang ni nama hidrogen dan simbolnya H. Jadi untuk unsur yang seterusnya dia tak boleh lah nama H juga. Dia kena nama yang sama. Okay, untuk simbol ni dia adalah unik. Dia seorang saja yang boleh ada simbol ni. Yang kena unsur-unsur atom ni dia punya simbol semuanya berbeza. Semua tak sama. Proton number tak sama. Gisim tak sama. Nama pun tak sama. Semua lain-lain. Kita tengok H. Kemudian proton yang kedua. He, helium. Sama tak simbol dengan nama? Tak sama kan? Jadi dia mesti berbeza. Sebab dia unik. Okey, nanti awak boleh tengok lah. Boleh explore lagi untuk yang 20 proton yang tak awal sampai kalsium sajalah. Sini. Nampak proton dia 20 dekat kalsium. Okey. Okay, nanti bab 4 kita belajar lagi. Okey, sekarang awak dah tahu dah. Nanti kalau cikgu suruh buat perwakilan awal bagi unsur magnesium, awak boleh tengoklah kat sini. Awak cari dia simbol dia. Simbol dia macam mana? Mg. Okey, cara nak tengok, kita kena tengok daripada kiri ke kanan. Sebab dia bermula daripada sini. Proton dia nampak. Proton dia 1 H. Kemudian yang kedua helium. Okey, lepas tu tengok balik kiri. 3. Proton yang ketiga. Jadi daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Macam tu lah. Atom lagi unsur ni disusun. Okey, kita dah belajar pasal jadual berkala. Jadi sekarang kita dah boleh masuk kepada tajuk utama kita iaitu tentang isotop. Okey, kita nak mencapai objektif kajian yang pertama iaitu mendefinisikan maksud isotop. Okey, semua mesti tak familiar lagi kan dengan isotop ni. Tak apa, kita belajar sama-sama. Sebab ni adalah tajuk baru. Okey. Isotop. Isotop ni maksud dia adalah atom-atom yang bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, maksud dia di sini. Atom bagi unsur ni adalah sama. Bagi isotop je lah. Kalau dia ada 3 isotop, jadi ketiga-tiga isotop tu mempunyai atom unsur yang sama. Maksudnya simbol dia adalah sama. Hidrogen. Jadi dia akan ada 3 hidrogen. Oksigen dia akan ada 3 oksigen dan unsur dia adalah sama. Simbol dia pun sama. Dan bilangan proton dia pun sama. Tapi ada satu benda yang membezakan isotop ni adalah neutron. Okey, bilangan neutron dia berbeza. Jadi kalau bilangan neutron dia berbeza, automatik bilangan neutron dia pun berbeza. Okey. Okay, kita tengok contoh. Okey, dekat sini cikgu ada contoh hidrogen bagi isotop. Nampak simbol dia adalah sama.
dia adalah unsur yang sama. Unsur yang sama. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Kita ada 3 unsur hidrogen yang sama. Okey. Dengan mempunyai bilangan proton yang sama. Okey, ingat lagi tak penulisan piawai? Cuba rewind balik. Kita dah belajar itu pasal penulisan piawai. Yang atas ni apa? Yang atas ni mewakili nombor neutron. Yang bawah mewakili nombor proton. Okey. Sekejap. Okey, kita sama balik. Okey. Penulisan piawai, ingat ya. Yang atas ni nombor nukleon, yang bawah nombor proton. Okey, kalau tengok pada 3 rajah ni, nombor proton semua sama kan? 1, 1. Semua ada nombor proton 1. Yang membezakan ketiga unsur ni adalah nombor nukleon. Nombor nukleon dia semua berbeza. Okey, jadi kalau yang ni nombor proton dia 1, jadi nombor neutron dia berapa? 1 tolak 1 dapat 0. Jadi nombor nukleon dia, nombor neutron dia 0 lah. Kalau yang ni pula, nombor nukleon dia 2. Jadi 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi nombor neutron dia adalah 1. Kalau yang ni pula, kita ada 3 neutron, 3 nombor nukleon dan 1 nombor proton. Okey, nombor nukleon tolak dengan nombor proton, kita dapatlah nombor neutron. 3 tolak 1 dapat 2. Okey, jadi nampak tak nombor neutron dia semua lain kan? Boleh ambil kan? Nombor proton dia semua lain. Okey, jadi sebab itulah yang cikgu cakap tadi bilangan neutron kita berbeza. Okey, dah faham? Okey, harap semua faham lah daripada contoh yang diberi ni. Okay, next kita nak buat pengiraan sikit. Kita nak kira jisim atom relatif bagi isotop. Okay. Untuk isotop ni pun dia ada jisim atom dia. Okay, tapi sebelum tu kita kena faham dulu maksud pelimpahan sembilan jadi. Okay, apa pelimpahan sembilan jadi ni? Pelimpahan sembilan jadi ni adalah peratusan isotop yang wujud dalam suatu sampel sembilan jadi unsur. Okay, jadi isu penting ni adalah peratusan isotop. Okay, nanti dalam soalan dia akan bagi peratusan isotop lah. Jadi awak kena masukkan dalam formula. Okay, formula bagi jisim atom relatif ni adalah sum of persen isotop didarab dengan jisim isotop. Okay, maksudnya nilai tambah bagi peratusan isotop. Kita kena darab dulu isotop ni dengan jisim isotop, peratusan isotop dengan jisim isotop. Kemudian kita tambahkan semua dibahagi dengan 100. Okay, mungkin awak tak faham lagi. Okay, kita cuba buat soalan. Okay, kita nak awak sediakan satu kertas dengan pen. Kita akan kira ni sama-sama. Okay, soalan dia kata klorin terdiri daripada 2 isotop yang mengandungi iaitu Cl yang mengandungi 35 nukleon dan 17 proton dan Cl bagi 37 nukleon dan 17 proton. Okey, kelimpahan semula jadi ialah 75% dan 25%. Hitungkan jisim atom relatif bagi klorin. Okey, dah nampak ni peratusan? Peratusan ni mewakili kepada
kelimpahan semula jadi. Okey, kita highlightkan benda ni. Highlightkan bagi kelimpahan dia. Okey, benda yang penting tu awak kena highlightkan supaya nanti senang sikit kita nak kira. Okey, dia nak jisim atom relative. Okey, kita dah ada isi dia. Kita dah ada kelimpahan semula jadi dengan untuk dua-dua isotop. Okey. Kemudian dalam kira dia macam mana formula dia? Jisim atom relative bagi klorin. Okey, peratus isotop bagi isotop yang pertama iaitu yang mengandungi 17 proton dan 35 neutron. Darab dengan jisim dia. Okey. Kemudian ditambah dengan isotop yang kedua. Okey. Okey, kita sambung. Okey, peratusan isotop ni didarab dengan jisim dia. Kemudian tambahlah dengan isotop yang kedua. Okey, mula-mula awak kena buat yang bahagian darab ni dulu. Dah settle yang darab ni, baru awak tambah. Letak dalam bracket ni bagi senang sikit. Okey, kita buat satu-satu. Kita buat yang ni dulu. Yang ni. Okey, kemudian dah settle yang ni. Kita buat yang ni pula. Okey, dah dapat jawapan untuk yang ni dan yang ni. Baru kita tambah. Okey. Okey, macam mana? Okey, yang ni kelimpahan semula jadi dia tadi. Kita dapat 75% kan? Okey, yang ni awak kena letak simbol lah. Saya lupa nak letak simbol. Okey, tapi awak kena letak lah nanti. Okay. Kita kena letak simbol untuk peratusan dia. 100. Okey, dah letak peratus dia. Okey, kelimpahan semula jadi dah ada. Dah senang. Okey, macam mana awak dapat jisim ni? Okey, walaupun isotop ni sama, dia punya unsur sama, dia punya proton sama, tapi dia jisim dia berbeza. Sebab apa? Sebab dia mempunyai jisim yang tak sama sebab bilangan neutron di dalam nukleus adalah berbeza. Okey? Macam tadilah cikgu cakap, dia bilangan proton dia sama, tapi bila kita kira balik untuk dapatkan nilai neutron dia tak sama. Okay, jadi sebab nilai neutron dia tak sama, automatik berat dia akan berbeza. Sebab neutron dengan proton ni dia berada di dalam nukleus. Jadi kalau dah nilai proton ni dan nilai neutron ni dah lain, jadi jisim dia pun automatik akan berubah. Okay, kita ambil daripada nilai. Kita ambil daripada nilai neutron. Okay, untuk yang first ni, nilai neutron ni adalah 35%. 35. Okay, jadi 35. Ya, kita masukkan dekat sini, darab dengan 35. Kalau yang ni 37. Nampak yang ni? Yang neutron ni 37. Okay. Darabkan dengan 37. 25% darab dengan 37. Okey, kira lah. 75% darab 35 dapat berapa? Kira satu-satu ya. Dia dah dapat nilai yang ni. Kemudian kira yang ni pula 25% darab dengan 37. Okey, dah dapat kedua-dua nilai ni, baru awak boleh tambah. Bila dah tambah, ini macam mat lah, buat mas. Kita selesaikan yang atas dulu, baru kita buat yang bawah. Okey, dah dapat nilai untuk yang atas, baru kita bahagi dengan 100.
Dah bagi dengan 100, barulah kita dapat nilai akhir dia, iaitu 35.5. Okey, jadi jisim atom reaktif untuk isotop klorin ni adalah 35.5. Okey, faham tak? Dekat sini. Okey, cikgu harap awak faham lah. Sebab nanti kita nak buat latihan. Dalam latihan tu ada banyak pengiraan. Okey? Okey, dah settle. Kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu penggunaan isotop. Okey, isotop ni dia ada banyak penggunaan dia. Kalau awak tengok dalam buku teks, dia ada macam-macam bidang. Kita ada bidang perubatan, pertanian, nuklear, arkeologi, industri dan kejuruteraan. Okey, kita tengok satu untuk kobalt 60. Bagi isotop kobalt 60, dia digunakan dalam radioterapi. Dalam radioterapi untuk kita bunuh sel kanser. Jadi dia antara isotop yang penting lah. Sebab kobalt 60 ni digunakan untuk bunuh kanser tanpa melakukan pembedahan. Okey, dan yang kedua penggunaannya adalah mensterilkan alat perubatan. Mensterilkan ni apa? Mensterilkan ni maksudnya dia untuk membunuh kuman. Jadi dia kuat lah. Sebab dia boleh lawan kuman yang ada dalam alat perubatan. Sebelum kita guna alat perubatan tu dulu, alat perubatan tu kita kena sterilisekan dia. Kita kena buang segala kuman yang ada dekat alat perubatan tu. Okey, seterusnya iodine 131. Iodine 131 ni pun digunakan dalam bidang perubatan. Okey, iodine ni digunakan untuk penyakit thyroid. Seperti hyperthyroidism dan kanser thyroid. Okey, awak kena ingat isi-isi penting lah. Nanti dia akan ditanya juga dalam soalan. Okey, seterusnya untuk fosforus 32. Fosforus 32 ni digunakan dalam bidang pertanian. Ia ni digunakan untuk mengkaji metabolisme tumbuhan. Okey, seterusnya kita ada uranium 235. Uranium ni digunakan dalam bidang nuklear. Okey, dia digunakan untuk penjana kuasa nuklear bagi menjana kuasa elektrik. Jadi dia penting untuk kuasa elektrik lah uranium ni. Okey, seterusnya karbon 14. Karbon 14 dan juga plumber 210 ni digunakan dalam bidang arkeologi. Okey, karbon 14 ni dia digunakan untuk menganggar umur bahan artefak. Okey, karbon 14 ni popular juga dalam soalan peperiksaan. Banyak ditanya pasal karbon 14. Dia akan tanya, isotop apakah digunakan untuk menganggar umur bahan artefak atau fosil. Okey, jadi awak jawablah karbon 14. Okey, yang seterusnya lambam 210. Ia digunakan untuk menetapkan umur. Okey, digunakan untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah sehingga 80 tahun. Okey, seterusnya hidrogen yang digunakan dalam bidang industri. Hidrogen digunakan sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan. Dan bahan buangan cecair. Jadi digunakan sebagai pengesan lah dalam bidang industri. Okey, dan yang terakhir kita ada natrium 24 yang digunakan dalam bidang kejuruteraan. Okey, apa function dia? Function dia adalah untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey. Nampaknya kita dah habis bagi topik yang terakhir tentang isotop. Okey, jadi kita cuba imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam isotop ini. Okey, isotop, cikgu akan buat rumusan. Isotop ni adalah unsur yang sama tetapi mempunyai bilangan proton yang sama. Kita ulang baliklah. Isotop ni adalah unsur yang sama dan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan
neutron yang berbeza. Okey, yang membezakan isotop ni adalah bilangan nukleon dan juga dia punya bilangan neutron. Nukleon dan neutron. Okey, ingat. Seperti itulah. Okey, simbol dia semua sama. Dan jisim dia adalah berbeza bagi isotop. Walaupun dia ada unsur yang sama tapi jisim dia adalah berbeza. Okey, seterusnya dalam isotop ni kita dah belajar pasal formula untuk nak kira jisim atom reaktif. Okey, apa formula dia? Ingat balik formula dia sum of percent isotop didarab dengan jisim isotop. Okey. Kemudian dibahagi dengan 100. Okey, kemudian kita dah belajar pasal penggunaan isotop. Isotop ni digunakan dalam pelbagai bidang. Okey, bidang yang utama iaitu perubatan, pertanian, nuklear, arkeologi, industri dan kejuruteraan. Okey, awak kena ingatlah kesemua penggunaan bagi isotop. Okey, maka tamatlah untuk bab 2 kita dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, nanti awak kena buat nota dan buat latihan tutorial. Okey, latihan tutorial adalah untuk tajuk isotop. Awak kena buat latihan dalam buku teks muka surat 39, soalan 1 sampai 5. Okey. Itu saja daripada cikgu dan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.